Lanjut bersama Muhammad Syahrizam Awang. Ijam. Baik Atika, kerajaan Filipina diminta mengambil tindakan drastik membawa pulang rakyat negara itu yang kini ditahan dan menyebabkan kesesakan di depo tahanan imigresen Sabah. Setakat ini lebih 7,000 tahanan di depo berkenaan dan lebih 6,000 tahanan itu adalah warga negara Filipina. Kita minta supaya khususnya Kedutaan Filipina dan juga Kerajaan Filipina, mereka mengambil tindakan yang drastik karena ramai yang sudah lama dalam tahanan ini. Untuk mereka uruskan supaya mereka menerima segera kembali orang-orang mereka yang sedang dalam tahanan depo imigresen. Ini ada mau 6,000 lebih. Jadi mengharapkanlah kerjasama erat daripada Kerajaan Filipina dan Kedutaan Filipina untuk menyegerakan. Datuk Jonathan bercakap dalam sidang media selepas merasmikan anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Kali terakhir pengantaran pulang tahanan Filipina oleh Jabatan Imigresen Malaysia Sabah adalah pada tahun 2020 melibatkan lebih 4,000 tahanan. Pengantaran pulang tahanan seterusnya tidak dapat dilakukan berikutan penutupan sempadan negara sepenuhnya bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan sepenuhnya kepada Kerajaan Negeri Sabah untuk melaksanakan pendataan digital kepada pendatang asing tanpa izin parti di negeri ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri 2, Datuk Jonathan Yassin berkata keputusan itu bertepatan kerana melibatkan jawatan kuasa khas yang dibentuk oleh Kerajaan Negeri bagi melaksanakannya. Kita serahkan itu kepada pihak kerajaan negeri yang membuat keputusan sebab mereka ada pengurusi yang telah dilantik untuk menguruskan parti. Kiranya ada penglibatan atau tidak oleh pihak GM Sabah atau tidak, itu kita serahkan kepada pengurusi parti yang menguruskan ini dan Kabinet Negeri setakat mana mereka mau melibatkan GIM Malaysia dalam perkara ini. Beliau bercakap dalam sidang media bagi mengulas mengenai penglibatan Jabatan Imigresen Malaysia dalam proses pendataan digital warga parti di Sabah. Sebelum ini, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Jeffrey Kitingan berkata, kerajaan negeri sedang melakukan pendataan digital sebelum memutuskan pengeluaran kad warga asing. Ianya dibuat selepas mendapat konsensus majoriti pada sesi town hall awal Jun lalu. Dapatan laporan dijangka dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet Negeri pada 29 Jun ini untuk tindakan lanjut. Lebih banyak ladang kokok akan dibuka melibatkan wilayah Sabah dan Sarawak khusus meningkatkan bekalan penawaran komoditi tersebut dalam menjana pendapatan negara. Hasrat yang akan diusahakan Lembaga Kokok Malaysia LKM ini turut bertujuan membantu proses pemulihan semula ekonomi negara. Kena harus fikirkan bagaimana kita nak tingkatkan hasil keluaran koko kita, tanaman koko kita dalam negara kita. Jadi kalau kita ada demand dari segi marketing, dari segi pasaran, tetapi kalau kita tidak mampu untuk menghasilkan buah koko yang secukupnya dan menjadikan koko powder secukupnya. Jelasnya, pemilihan kedua-dua negeri ini disebabkan faktor keluasan tanah selain perlu mendapat sokongan kedua-dua kerajaan negeri tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Anugerah Industri Kokok Malaysia AIKM di Kota Kinabalu. Sebanyak 8 kategori disampaikan melibatkan pengusaha kokok, usahawan, pedagang, peladang, artisan coklat dan koperasi. Manakala 5 anugerah khas turut disampaikan kepada pemain industri di sektor pengisaran dan pengilangan. Turut disaksikan sesi penyerahan dokumen persetujuan kerjasama antara syarikat pengilang kokok dengan pihak LKM serta sesi menandatangani memorandum persefahaman MOU antara LKM dengan syarikat peladangan dan pengilangan coklat dalam usaha mengeluarkan produk kokok dan coklat dengan inovasi baharu. Sementara itu, Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi menyasarkan keupayaan peningkatan pengeluaran 20% biji kokok disumbangkan di negeri ini. Ia dapat dilaksana menerusi program rangsangan pengeluaran hasil kokok tanaman baharu 2022. Kita mensasarkan akan kita mencapai 9 bilion dalam masa terdekat dan 90% daripada 7 bilion itu adalah hasil daripada import kita daripada negara luar. Ini bermakna kita mempunyai ruang 95% untuk pengeluaran biji-biji kokok tempatan ini untuk memenuhi permintaan tempatan.
Beliau berkata demikian sempena lawatan dan tinjauan kelompok koko Zon Kiau di Kota Belud. Projek meliputi tanaman baharu, pusat pengeringan koko serta aktiviti pemindahan teknologi dan pengembangan. Lembaga Koko Malaysia juga akan membangunkan 10 hektar tanah bagi tanaman koko baharu berkonsepkan integrasi tanaman. Takat ini dia sudah 36 orang di Kianulu dan kebanyakan koko yang ditanam di sana sudah berhasil. Dan ya jualan dia sudah memang ada jualan, ada senarai jualan sudah. Dia boleh menjanah pendapatan petani itu sendiri. Selain itu dia boleh memberi peluang pekerjaan kepada belia-belia dan sekaligus dia memberi sumber pendapatan lah di kampung. Program ini telah membuka semula kawasan tanaman koko baharu seluas 300 hektar. Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung bantuan tunai tambahan kepada penerima bantuan keluarga Malaysia mengundang reaksi positif di Tawau. Kebanyakan melihat bantuan tersebut amat diperlukan, terutama golongan yang memerlukan. Saya rasa itu adalah satu pengumuman yang cukup tepat kerana dalam keadaan ekonomi baru pulih daripada pandemik COVID-19, maka bantuan seumpama ini sebenarnya akan memberi ruang untuk bernapas kepada mereka-mereka yang layak. Jadi ini satu bantuan inisiatif daripada Perdana Menteri kepada rakyat. Ini maksudnya ia memberi suatu gambaran bahawa kerajaan Malaysia sentiasa prihatin kepada rakyat yang menghadapi kesusahan. Jadi pada ketika ini memang apa yang diumumkan itu amat bertepatan, terutamanya macam minyak masak lah. Saya ini ada related dengan kita punya kehidupan sehari-hari. Memang kita perlukan minyak masak. Bantuan Keluarga Malaysia BKM ini akan mengagihkan bayaran kepada penerima secara berperingkat mulai 27 Jun ini melibatkan peruntukan 1.74 bilion ringgit. Duta Besar Mexico ke Malaysia Edmundo Fon Lopez mencadangkan Kota Kinabalu dan Acapulco sebagai bandar bersaudara ke arah membina perhubungan perdagangan. Ini kerana kedua-dua bandar dirasakan serupa dari segi landscape, justru idea itu patut diterokai. Important, and we had the opportunity to share our message of this cultural and also economical and commercial dimension that we can continue to work. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Haji Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Menurutnya ini adalah lawatan pertama diadakan beliau sejak dilantik sebagai duta ke Malaysia bertujuan melihat potensi perniagaan dan perdagangan dengan Sabah. Sebelum itu, Edmundo Fon turut mengadakan pertemuan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Menara Kinabalu. Beliau memaklumkan bahawa seorang saintis Meksiko Dr. Milena Salgadolin telah menyumbang kajian di Pusat Padang Danau Girang dan kerjasama di Jabatan Hidupan Liar Sabah. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa selepas ini. Seterusnya, kita kembali kepada Atikah. Silakan Atikah. Baik Jam, terima kasih untuk perkembangan